Okay, so saya dah start recording. Dalam kita nak update analisis untuk goal ni, okay, Wong tolong maximizekan you punya chart. Maximizekan sebelah yang pangkah tu. Yang atas sekali sebelah kanan. Mana cikgu? Yang atas? Atas sekali sebelah kanan. Atas lagi. Sini. Sebelah atas lagi. Oh, yang ni. Dekat September group. No, dekat September group tu. Okay, so yang satu lagi minta tolong hidekan screen sharing ni. Okay. Okay, sorry saya tak boleh nak suara kuat sangat sebab bila kuat saya punya kepala sakit. Okay, So saya cakap tone macam ni okay kot, boleh dengar clear kot. boleh? Okay, baik. So actually ada satu soalan dekat video Abang Ravindran. Dekat video Abang Ravi ada satu soalan. Video tu bertajuk September Class Ravindran 14 Ogos. Soalan tu berbunyi macam ni. Zone H4 1899 1899, tolong buka H4 kejap. 1899 ajak. Mana 1899? Saya rasa ada kemungkinan besar support tu lah. Sini. Kan. Sehingga 1892. 1892, 1892. Saya rasa support tu Wang, support H4 tu yang lower low tu. Saya rasa lah. Okay. Kan? Cuba check dia punya low dia. Berapa? 18. Oh, guna ni lah. Low price dia. 1892.98. Okay, 1899 sampai 1892. Ya. Cuba tengok betul tak? 1892 dia punya low dia kan. Okay, baik. So soalan dia macam ni, zone H4 support tu tadi telah diambil, jadi direction dia nak jatuh lagi. Itu soalan yang berada dekat YouTube video, Abang Ravi punya video. Okay, saya jawab soalan ni dululah. Okay. So Wang please zoom out. Okay, saya nak kita sama-sama nak bagi fokus kepada soalan ni. Saya simplifykan soalan ni yang saya faham berdasarkan kepada ayat dekat ruangan komen tu tadi. Soalannya ialah price dah ambil support yang berada pada H4 ni, yang lower low punya point ni. Okay. Adakah price akan terus terjun ataupun price akan terus naik? Saya nak kalau boleh, siapa yang ada dekat dalam webinar ni tolong jawab sebenarnya. Tapi sebelum tuan-tuan jawab, saya nak clarifikan something. Okay. Trader kerap menggunakan istilah price dah ambil. Okay. Price dah ambil, price dah pergi, price dah ambil order dan sebagainya, dah fill in the order dan sebagainya. Baik. Bila mana price dah ambil, price ni tadi merupakan satu entiti yang bersifat neutral. Kita tak boleh nak tentukan sama ada price ini bersifat bearish ataupun bullish, buyer ataupun seller, bear ataupun bull. Sama ada dia dalam bentuk 2 point lower low, lower high ataupun higher high, higher low. Kita tak boleh nak tentukan. Dengan itu, bila mana price dah ambil kawasan zone support H4 in between the 1899 and 1892, support zone H4 ni tadi, kita pula perlu melihat apakah ciri-ciri ataupun the function of price tu tadi in term of Dow theory punya point. Okay. Kalau sekadar kita menyemak price itu semata-mata dengan hanya menggunakan istilah price, harga, jadi kita tak dapat nak tentukan ke mana arah tujuan dia nanti. Do I make myself clear? Ataupun tak faham? Wong clear? Ke tak faham? Maksudnya, actually saya tak berapa faham lah. So maksudnya kita tak boleh tentukan price tu, order tu sudah ambil atau tidak sebab kita
Terus kita tak nampak kalau dekat chart ni kita pun tak nampak macam mana kata order tu ada ambil atau tidak kan. So Okey. tak ada teori begini kan. Macam ni. Bukan tak ada teori macam tu. Bukan tak ada teori yang mana price belum ambil ataupun tidak. Bukan itu saya maksudkan. Yang saya maksudkan sekarang ni ialah trader kerap menggunakan istilah price dah ambil harga, price dah sampai kat kawasan yang kita nak dan sebagainya. Jadi seterusnya ialah untuk kita menentukan sama ada price ni tadi, market structure ini tadi akan bergerak ke atas ataupun ke bawah. In order to do so, bila mana kita nak melihat sama ada dia akan bergerak ke atas ataupun ke bawah, kita perlu melihat daripada sudut pandang yang berbeza. Okey, kita tak boleh nampak dia sebagai satu price. Kalau sekiranya kita, okey, price dah ambil lah. Lepas tu dia nak pergi mana? Macam mana caranya kita nak tentukan dia nak pergi mana tu? Faham tak? Faham. Dengan cara yang mana kita menggunakan 2 point. Boleh? Boleh. Jadi sekarang ni, bila mana kita tengok balik, kalau kata ada yang rajin untuk semak balik video-video yang sebelum ni, orang punya marking daripada atas, high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Yang kedua ni tadi, yang support ni, mana lower low yang kedua orang? Tolong tunjuk. Sini. Okay. And then dia naik buat lower high. Dan sekarang ni dia telah pun membuat lower low yang lebih rendah daripada lower low yang kedua, yang sebelumnya. Mana lower low yang ketiga? Sini kejap. Situ. Mana lower low yang kedua? Sini. Dekat situ. Maksudnya dekat sini, price dah berjaya membuat satu kedudukan 2 point yang lebih rendah daripada point yang sebelum ni. Betul tak? Betul. Okey. Bila mana dia dah berjaya membuat satu kedudukan point yang lebih rendah, lower low, ada kemungkinan besar yang mana price akan terus terjun ke bawah. Cuma sekarang ni yang jadi masalahnya ialah masih lagi belum berlaku retracement untuk time frame daily. Ya. Kan? Betul. Belum jadi kan? Ya. Okey. Bila mana kita tengok betul-betul, cuba wang tarik lower low dekat, cuba tolong tarik SBR daripada lower low yang kedua ni. Cuba tarik. SBR. Tarik ya? Marking SBR lower low yang kedua ni. Okey. Jauh sangat tu. Period separator. Jangan. Okay guys, saya ada sedikit makluman sementara kita tunggu Wong siapkan marking ni. There is a high probability yang mana saya dengan Wong akan start untuk manage fund pada bulan hadapan. Okay, bermaksud dekat sini setiap progress daripada setiap seorang individually dalam grup September ni tadi akan berbeza-beza. Ada yang masih lagi di peringkat basic, ada yang masih lagi sedang cuba untuk floating dan structure, ada pula yang dah ready to go for fund, to manage fund. So dia berbeza-beza, dia tak sama. Okay, jadi kita akan agihkan masa-masa tu tadi untuk webinar based on mana yang lebih utama. Kalau nak diikutkan hari ni, sebenarnya hari Isnin should be, hari ni punya kelas is a basic class. Support, resistance, SBR dan RBS. But then, saya dah tak webinar daripada minggu lepas, start daripada 15 hari bulan. And then last night pun saya sampai lambat, pukul 8 masih lagi di Pantai Remis. Saya sampai rumah pun lambat. So that is the reason why malam ni kita buat analisis punya webinar. Ada kemungkinan besar pada esok hari dan kita akan sambung basic webinar seperti sedia kala.
Boleh Abang Ravindan Ya, boleh cukup. Okey. Cuba besok Sebenarnya pagi boleh tak cukup? besok pagi saya tak confirm, tapi kalau 9 ke pukul 10 lambat sangat ke? Bukan, 10 lagi serong. 9 ke 10 lagi okey lah Bukan, 11.30 ke atas saya okey, no problem. 9.30 ke atas. Sebab kan kata Tuesday ke Friday pergi temple Yes. Betul. So 9.30 tu tak mengganggu you lah sebab tak nak you rushing pula. Ya, betul. Thank you. Tak, betul tu maksudnya 9.30 okey lah. Saya okey juga. 11.30 onwards saya okey. Okay, nice. The reason why kalau boleh nak kekalkan webinar pada belah malam ialah mostly kebanyakannya malam ni free kan? Okey, ya. Kebanyakannya lah. So that is the reason why kalau boleh saya prefer kelas belah malam lah. Okey, cukup. Okay, baik. Kalau kita tengok sekarang ni, SBR untuk lower low yang kedua tu sebenarnya telah pun berlaku retracement. Betul tak Wang? Betul. That is the reason why. Ini yang menjelaskan kenapa dia tak boleh nak naik sampai kepada retracement untuk daily punya SPR. Tu cerita ni. Boleh nampak tak? Nampak? Ya. Tak nampak? Nampak? Clear tak? Ya. Okay. Sekarang ni tolong buka start daripada monthly balik. Start over. Okay. The floor is yours. Teruskan. Okay. So untuk monthly kita masih ada berapa hari ya? Dalam 10 hari untuk candle monthly untuk completekan. So prediction masih terus ke bawah untuk mencari support untuk monthly. Kalau so monthly begitu sajalah. Okay, saya proceed ke weekly ya. Okay. Kalau untuk weekly, okay. So last week punya candle sudah last 2 weeks sudah jelas menunjukkan price ni sudah break lah weekly punya itu weekly punya RPS. So sekarang kita punya projection kemungkinan price tu akan terus untuk weekly punya view dia akan terus untuk mencari support dekat 1812 dekat support yang intersection dekat monthly dengan weekly lah. Okay, ada tak kemungkinan untuk minggu ni dia akan bullish and hitting on the SBR of weekly? Ada tak? Ada. Dan kenapa tak buat yang tu? Kalau plotting dekat sini lah maksudnya. Yes. Okay, boleh faham. Dan supposed to be your target should be lower low, not higher low. Lower low. Yes. So dekat mana placing lower low tu sepatutnya berlaku? Sepatutnya kemudian begini kok kalau habis tu yang candle last week yang bearish and then this week punya candle bullish tu bukan tak boleh jadi lower low? Boleh. Boleh. Ambil berperingkat lah. Sebab kita aim dia turun. Bila mana kita aim dia turun, kita kena cari floating. Any single reason. Walaupun dia nampak sangat nipis harapan dia untuk naik, tapi still kita kena alert dengan keadaan-keadaan yang sebegitu. Sebab kita nak kurangkan floating. Boleh? Boleh. So sekarang ni you kena tukar Wang. The first floating for lower low. Yang garisan tu. Yes, that one. You tak boleh terus letak dia turun ke bawah terus. Yes, dekat situ. Yes, baru betul. Okay.
So worst come to worst, you dah agak dah, oh dia okey lah, dia naik kat situ. So dah nampak dah lah, memang dia ada potensi untuk naik pun, kan? Ya, betul. Kalau sekiranya dia naik dan dia mencari SBR weekly, apa peluang yang ada dekat situ? Okay, kalau dari sudut kita boleh sell dekat SBR weekly. Okay. Sebab dia belum berlaku retracement lagi. Okay. So that is the point of entry lah untuk weekly, betul? Betul. Okay. Dan daripada SBR turun ke next support, agak-agak ada berapa pips? Banyak juga. Banyak juga 1000 pips lah lebih kurang Ya. So sekarang kita dah nampak ada market offer untuk time frame weekly bagi gold, yang mana kita boleh entry sell dekat SBR weekly. Worst come to worst, sekiranya dia naik, ada kemungkinan besar dia akan ambil order dekat SBR weekly dan dia akan sambung terjun balik lah. And then kita punya kerja pula, macam mana kita nak tentukan risk yang sepatutnya kita ambil berdasarkan peluang yang telah kita nampak dekat time frame weekly. Boleh? Cikgu, Ya. ada soalan cikgu. Sila. Di sebelah kiri kan ada sebuah RBS, betul tak? Yes. So kemungkinan dia akan turun sampai ke sana kan? Daripada low yang bawah sekali. Dia akan naik, bukan dia akan turun. Bukan, katakan dia naik, low naik, dia sampai ke weekly SBR, dia naik. Kemudian dia akan turun, bukan sampai bawah support. Ada lagi yang tengah tu itu, yang candle yang ada gap, dekat gap yang ada lagi satu candle tu. Maksud dia dekat sini kok. Sini. Bukan, yang candle lagi situ. Di sini kan ada RBS. Sinilah. Bukan tengah-tengah. Faham. Okey, Wong cuba ke kiri sikit. Sebenarnya ada RBS tu kat situ. Ya. Oh, yang sini. Yes. Sebab Abang Ravindran ada marking dekat situ yang bincang panjang tu yang dia nampak tu. Okay. Ya, betul. So marking kat situ. Thank you Abang Ravi. Andaian ataupun is it correct or what? Yes, it is. Kena sini lah, marking. Kena marking. Bukan every marking, single marking. No, low marking tu kena naik atas sikit. Every single marking yang ada, okay, even it is a small RBS yang bukan dalam structure, kita kena bagi perhatian lah. Kita tak boleh nak kata terus pergi kepada support dan sebagainya, tak boleh lah. But then kita dah clear yang mana tu salah marking tu Wong. Salah marking tu. Sebab orang bubuh dekat close price candle bear. Close price candle bull sepatutnya. RBS biru. Biru Wong. Biru. Okay. So sekarang ni macam yang Abang Ravindran cakap tadi, supposed to be lower low. The second lower low kita target dia jadi dekat situ dululah. Lepas tu dia akan naik, dia akan cari balik lower low yang pertama, dan baru dia akan terus terjun ke bawah. Itu floating yang sepatutnya lah. Boleh? Boleh. Cuba buat dulu. Sorry guys kalau kata saya punya suara tak clear, tapi saya tak boleh nak tinggi sangat suara. Kalau saya tinggi suara dia tangkap urat kepala. Clear cukup, clear macam biasa. Clear Okay, baik. So now kita nak tengok market offer yang ada dekat SBR weekly. Yang agak tak seronok bila
dia tak sampai dekat weekly punya lower high yang nombor 2 tu, yang Wong target berlaku dekat SBR weekly tu, dia turun katakanlah sampai kepada weekly RBS yang lower low yang kedua. Contoh, dia turun lower low yang kedua. Tolong tunjuk Wong. Okay, so maksudnya dia tak sampai. Dia tak sampai, tak payah ubah. Biarkan je. Biarkan je. Okay. Sekarang ni tolong point lower low yang kedua. Mana dia? Sini. Dekat situ. Yang jadi saya geram bila mana dia turun terus buat lower low yang kedua and then dia naik balik dekat lower high yang kedua. Ya, betul. Mana lower high yang kedua? Faham tak? Tetap dia cari, tapi part yang tak best bila mana dia tak ikut sequence. Itu yang tak best. Dia rosakkan market structure tu kan. Lepas tu dia dia reverse back. Itu yang part yang paling tak best. Sebab kita target by sequence. Dia patut dia jadi lower low yang kedua dekat mana, lower high yang kedua dekat mana, lower low yang ketiga dekat mana dan seterusnya. But then dia langgar daripada dia pergi lower high yang kedua. Mana lower high yang kedua? Sini. Okay. Dia terus turun. Dia buat lower high yang kedua. Sini. Daripada lower low yang kedua, baru dia naik balik. Pergi kepada lower high yang kedua. Oh, okay. Lower high yang kedua yang atas. Sini. Yes. Daripada lower high yang kedua, baru dia terus terjun. Pergi kepada lower high yang last kali tu. Okay. So rosak. Dia rosak. Okay. Structure tu rosak. Bila mana strukturnya rosak, yang akan mengganggu dan yang akan menjadikan kita dalam keadaan yang terumbang-ambing bila mana kita tak nampak view time frame yang besar. Bila mana kita duduk dekat time frame yang kecil, contohnya H4 dan H1, mana dia nak pergi ni, apa dia nak buat ni? Nampak tak? Sedangkan checkpoint yang kita buat dah ada dekat time frame weekly ni sebenarnya. Bila mana kita zoom out balik dan bila mana kita semak pada time frame weekly, tempat ni dah tanda dah, memang dia akan pergi pun. Pernah tak perkara ini berlaku pada tuan-tuan semua? Pernah. Pernah nampak juga dalam chart. Pernah nampak? Ya. Maksudnya Abang Ravindran pernah trade dah lah, dah pernah floating dan pernah trade dah lah. Ya, betul. Okey, kantoi malam ni. Wong? Ya, cikgu. Pun sama juga? Saya setiap kali kalau saya masuk dekat sini, saya tahulah kalau contoh price ni turun dekat sini, saya sell dekat sini mesti, tak sure lah, mesti 8 kali daripada 10 kali kena stop loss punya lah. Floating besar. Floating besar. Then dia pergi mana tu? Dia kalau nak kurangkan risk, so kena cari satu lagi atas dia punya resistance lah, baru sell. Satu lagi atas dia punya resistance. Ya. Sekarang ni soalan dia, point-point yang kita tanda, contoh sekarang ni kita aim dia jadi lower low yang kedua tu. Okay, dekat sini. Okay, dekat situ kan. Bila mana dia jadi dekat situ, supposed to be lower high yang ketiga tu dekat yang you tanda sekarang lah. Sepatutnya. Betul. Tapi dia terus pacak naik pergi lower low yang kedua. Lower high yang kedua, sorry. Ya. Pernah tak benda macam tu berlaku? Pernah. Bila benda macam ni berlaku, masa tu kita trade dekat time frame mana? You punya experience, personal experience, you trade dekat time frame mana? H1 ke H4? H4. View yang you nampak tu dekat time frame mana? View besar yang you nampak tu dekat time frame mana? Weekly. So bila mana you biarkan dia running, mungkin a week or 2 minggu macam tu dia running, dia buat checkpoint tak balik dekat semua point yang you tanda? Cikgu saya tak pernah backtest lagi lah. Oh, tak pernah backtest lagi? Cuma saya tahu setiap kali kena sana saya terus cut loss sajalah. So
tunggu next entry point lah. So bila mana you dah lost, normally apa yang you buat? Okay, contoh saya sell dekat sini. Katakan H4 punya time frame lah, kena sini, lepas tu kalau naik tu maybe dalam, kalau saya kira equity lah, maybe 2% ke atas saya terus cut lah. Okay. So saya tunggu saja, tunggu price tu sampai ke sini lah, baru saya entry. Okay. Ataupun kalau saya tengok ada tempat yang ada shadow, saya baru entry lah. Kalau tak, saya tak entry lah sebab kena dah. Saya tak berani nak hold lama-lama sampai begini lah. Itu. Okay. Itu saya tak akan buat lah. So floating time frame H4, tapi point-point yang you nampak tu weekly, betul? Yeah. Macam ni lah situation dia lebih kurang. Betul. Okay, let's say you dah kena SL. Okay, you dah kena SL dah ni. Betul. Apa yang you buat? Plus sell limit dekat sini lah. Maksudnya you tak akan tukar pair lah? Kalau betul, sebab weekly masih turun lah. So you masih lagi akan stick to the pair lah? Cikgu. Okay, soalan dia. Sebab you punya jawapan, you still trading pair yang sama, betul? Walaupun you dah kena SL, you still trade the same pair, betul? Maksudnya cikgu, sekarang saya fokus gold, so saya tak akan cari pair lain lah. Bukan. This is based on your past experience. Sebab sebelum ni you kata you masuk dan you kena SL semua. Betul, saya akan cari pair lain yang high probability lah. Tapi kalau untuk yang ni, price tu sampai baru saya masuk lah. Kalau tak, saya tak masuk. Tu cerita dia guys. Okay tuan-tuan semua, this is a lesson. Belajar betul-betul. Bila mana kita dah buat floating, dan bila mana kita punya floating kena SL, yang pertama, jangan ubah pair. Jangan. Tolong jangan ubah pair. Okay? Jangan ubah pair. Kalau tak, sampai bila-bila kita takkan belajar guys. Okay. Banyak silap. Saya bagi satu contoh lah. Semua dekat dalam ni senior. Senior daripada saya pun sebenarnya. Okay. Let's say, abang baru kahwin. Saya sebut abang ni general. Saya tak mention siapa-siapa. Okay. Abang, you all baru kahwin. Baru 2-3 minggu kahwin. Dia kata dia suka kari. Tapi you tak tahu dia suka kari ikan ke, kari kambing ke, kari ayam. You tak tahu yang mana satu. Which one you tak tahu. So, bila mana you dah salah beli, dia merajuk, takkan you nak tinggal dia kahwin lain. Kan? Sama juga macam pair. Sama. The timing is not correct. So, find the right timing. Belajar pelan-pelan. Relax. Kalau kata let's say, the first lower low yang sedang berlaku sekarang ni, Wong, please. Sini. Okay, that is the first lower low. Let's say, katakanlah contoh, your wife balik. Muka muncung masam. Nak cakap pun tak berapa nak selesa. Nak bertegur pun tak berapa nak selesa. Tiba-tiba dia tengah happy. Dia sampai dekat kemuncak happiness dia dekat lower high yang kedua. Mana lower high yang kedua, Wong? Sini. Okay. This is the time where you nak tegur dia. Lain kali kalau kata ada masalah kat kerja ke apa ke, put aside lah. I pun kerja, you pun kerja. Dua-dua orang kerja. Sebab dia tengah happy, bantailah dia. Okay. Seriously guys. Saya bukan kata saya pandai, tak. Tuan-tuan lagi pandai dan berpengalaman daripada saya. Tapi kalau kata hit on SL dan you tinggal pair ni, you cari pair lain, sampai bila-bila kita takkan belajar. Seriously. Okay, cikgu. Jangan buat macam tu. Okay, thank you. Okay. Dan satu benda nak kena faham. Ada setengah wife ni tadi, dia suka fast forward punya feelings. Okay, I merajuk, you tak nak pujuk, sudah. Okay. Next chapter. Dia nak laju pap. Dia nak fast forward dia ke depan, kan?
Let gone be bygone, konon-kononnya kan. Tapi just imagine bila mana dia sampai lower low yang ketiga. Mana lower low yang ketiga, Wang? Tolong tunjuk. Sini. Tiba-tiba dia teringat tahun 2019 you tak celebrate dia punya birthday. Dia pacak balik naik ke lower high yang kedua. Mana? Lower high kedua sini. Sakit bang masa tu. That is goal. Fast forward punya perempuan. Dia bagi, dia boleh bagi. Tapi sekali dia minta balik, sakit. Yeah. That is goal. Okay. So the classification, macam mana saya kategorikan pair-pair ni mengikut kepada saya punya kategori wanita-wanita macam mana. Okay. Yang paling agile, yang paling orang kata macam agresif, yang paling flexible pun tak juga, tak sesuai perkataan flexible tu, tapi in term of forex kita panggil range lah, range. So market range yang paling tinggi ialah gold. For currencies kita boleh ambil GJ contohnya, yang memang dia sub-sui, dia nak makan 180 sehari, tips tu senang-senang saja. Okay. Yang macam contoh pair yang kita boleh kata sejenis wanita yang berusia dan dia konsisten dengan dia punya feelings ialah pair yang major pair. AUD, USD, USD CHF. Dia tak balon tak apa, tapi kalau sekali dia balon, terterap lah. Sekali dia nak bantai, sekali dia nak dominan, seminggu mau tak bercakap. Diam je, dengar je dia cakap. Okay? So you need to know, you need to learn. You kena belajar. You kena tahu macam mana dia punya perangai dia punya telatah dia punya sifat dia. In general, kalau kata nak faham pair, sebenarnya yang paling senang data sebenarnya. Yang paling senang. So you boleh tengok average movement dia dekat situ. You boleh tengok on how many days they hitting on the first average, on how many days they hitting on the second average and so on. You boleh nampak kat situ, you boleh study dia punya karakteristik dia. Okay? Tapi kalau kata you nak main dengan badar untuk you belajar dia punya karakter, so you tak boleh lah tinggal dia bila dia merajuk. Janganlah macam tu. Okay cikgu, okay faham. Okay, jangan tinggal bila mana you punya wife merajuk. Wife merajuk, ceraikan dia, kahwin lain. Jahanam. Jenuh macam tu. Banyaklah janda Malaysia ni. Jangan macam tu dah Okay. Stick only to to the pair. Macam tu je. Cikgu, soalan sini. Katakan cikgu kata tadi second lower low dia tak hit, dia turun ke lower low yang kedua, betul tak? Lower high, sorry. Dia tak hit second lower high, tapi turun ke lower low bawah mengikut weekly. Kalau kita ikut time frame weekly, kita follow weekly ke atau kita kena tengok H1 dengan H4? Okay. Soalan tu soalan yang bagus daripada Abang Ravi, yang mana soalan dia kita nak ikut yang mana. Betul tak Abang Ravi? Ya betul. Okay. Bukan, begini juga. Katakan tadi kalau weekly dia tak ikut dia punya 2 point. Dia tak ikut, dia kacau tadi juga kacau habis semuanya, betul tak tadi katanya. Itu weekly. Bagaimana kalau kata begitu, bagaimana senior kepada H1 dan H4? Okay. So sekarang ni guys, soalannya ialah macam mana sekiranya plotting yang kita buat ni dia tak ikut sequence, dan bila mana H1 dengan H4 macam mana pula kita nak tengok. Baik. Ya. Pergerakan untuk setiap time frame ini tadi dia membawa kepada identiti perjuangan time frame itu sendiri. But then in order to complete the wave yang akan berlaku pada time frame yang besar, time frame yang kecil harus memainkan peranan. Okay? Ya. Sekarang ni Wang tolong turun time frame daily. Okay. Kalau sekiranya kita perhatikan sekarang, zoom in lagi Wang. Okay. Zoom in lagi. Zoom in lagi.
Okey. Kalau sekiranya kita perhatikan sekarang time frame daily, kalau kita tengok mana SBR weekly, mana tolong tunjuk. Sini. Okey, situ SBR weekly. Jangan gerak, biarkan dekat situ. Kalau kita tengok, ada kemungkinan yang mana SBR weekly ni tadi akan berlaku retracement. Tapi bila mana kita semak pada time frame daily dengan H4 tadi, lower low untuk time frame H4, major floating dah berlaku retracement. Betul tak? Ingat tak? Ke dah tak ingat dah? Ya, yang hari tu cikgu ada tunjuk punya. Abang Ravi ingat tak? Ya. Cuba buka H4. Zoom out. Saya nak nampak lower low tu. Mana lower low tu? Tak payah dah. Zoom. Tadi dah okey dah. Okey. Lagi sekali zoom in. Okey. Ni dah tak nampak pula. Sorry. Zoom out sekali. Okey. Tu dia lower low tu. Yang support tu. Sini. Kan? Ya, sudah. Supposed to be, kalau H4 nak sambung, nak continue the trend to be downtrend, dia kena buat closing lebih rendah daripada lower low tu. Itu yang kita bincangkan pada minggu lepas. Betul tak? Okey. Sekarang ni dah jadi dah lower low, betul tak? Ya. Okey. Bila mana lower low dah jadi dan dia telah membuat closing lebih rendah daripada the previous lower low, there is a high chances yang gold untuk time frame H4 akan meneruskan terjunan ke bawah. Betul tak? Betul. Sebab lower low yang terbaru lebih rendah daripada lower low yang sebelumnya. Sekejap. Satu. Saya tak kisah mana-mana satu. Tapi lower low yang sebelumnya saya maksudkan yang daripada major floating tu. Ya, betul. Sudah lagi rendah daripada previous punya low. Yes. Okay. So H4 dah memberikan satu isyarat yang mana dia akan continue to be downtrend selepas daripada ni. Boleh tak? Boleh. Okay. Tapi sekarang ni kita ada satu masalah. Kenapa? Apa masalah kita? Masalahnya ialah weekly SBR masih lagi belum berlaku retracement. Boleh? Boleh. Okey. Untuk kita tentukan sama ada dia akan berjaya ataupun tidak untuk redo a structure uptrend, kita kena rujuk pada H1. H1 lah. Okay. H1 saya tak ada plotting lah. Okay. Tak apa, tak payah plotting pun. Zoom in je. Okay, sekarang ni. Dekat bawah tu ada lower low satu tu. Yang hari ni punya. Yes. Okay. That is your lower low. Sekarang ni mana you punya lower high? Lower high sini. Sorry, bukan lower low. 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 Start dengan low lah. Low. High. High. Higher low. Higher low. Higher high. Higher high. Supposed to be higher low yang kedua dekat mana? Higher low kedua dekat sini. Yes, sepatutnya. Tapi yang jadi masalah dia sekarang ni, dekat kawasan higher low tu ada RBS yang membenarkan untuk gold pukul curi sekarang ni. Betul tak? Dekat sini kan? Yes, ada ada satu RBS kat situ. Itu yang kacau tu. Kalau tu tak ada tu, cantik tu. Okay. Cukup cantik tu untuk entry buy. Sebab kita boleh letak target. The first target is, kalau kata kita tengok, kalau tak silap saya, H4 punya SBR ni, kalau kata kita refer dengan time frame H1 dah batal ni, betul tak? Cuba check bullish punya candle tu. Jangan tukar H4. Okay. Jangan tukar H4. Ada bullish candle tu yang rapat dengan SBR H4.
Mana SBR H4? Cuba check. SBR H4 sini. Yes, yang tu ada satu bullish candle tu. Ada satu bull candle tu. Yang tu. Yes. Okay. Dia dah batalkan belum SBR H4 tu? Sekejap lah. Kayak data window lah. Actually saya tak sure soalan. Maksudnya price ni sudah batal dekat sini ke belum lah? Pakai data window dulu. Buka data window. Control D. Control D. Okay. Tarik ke tengah. Tarik data window tu ke tengah. Cikgu, saya tak dapat tengok dia punya view lah, cikgu. Tadi bateri dah kong. I keep login Yang tu macam mana nak buat I tak boleh tengok dia punya screen lah sekarang. Cuba tap yang dekat atas dekat Telegram tu. I dah tap tapi tak dapat tak keluar. Saya rasa Refresh. Kena clearkan dulu semua program. You pakai phone ke you pakai laptop ni? Laptop supposed to be you click terus nampak. Ya, I click tapi tak nampak. Hanya suara je keluar. Refresh Telegram tengok boleh tak? Refresh dekat mana? Refresh tekan F5 ya kalau tak silap. F5 Okay. Refresh page tu, lepas tu try masuk semula. Oh, macam tu. Okay. F5. Tak pun keluar dulu Telegram, lepas tu masuk balik. Okay. Yang ni close price dia 1899.53, betul Ya, betul. Cuba check SBR punya price berapa? Tak batal. 199.59 tadi ialah. Tak batal. Ya, tak batal. Tak batal guys. Tak batal. Okay. So sekarang ni kalau kita perhatikan hari ni Isnin, Jumaat, Khamis. Maknanya start dari hari Khamis gold dah sideway. Dia dah buat high punya price, dia dah buat low punya price. Perasan tak? Okay, so mana high mana low untuk sideway H4 ni? Sideway H1 ni? Mana high, mana low Yes, mana high mana low? Kalau untuk time frame ni, sini high, bawah sini low kan? Okay. So ingat sekarang ni kita sedang menunggu untuk structure uptrend berlaku in order to hit on the price of SBR weekly. Itu yang paling tinggi sekali kita target. Okay. Cuba tarik sikit price nak bagi nampak RBS weekly. Mana RBS weekly? Tu nampak tak? Sini kan. Berapa? 270 pip. Okay, baik. So sekarang ni dekat sideway punya zone ni tadi kita dah nampak, kita dah boleh kenal pasti kedudukan high dengan low. Okay. Mana low, mana high? Okay. Time frame okay. Sini low, sini high. Bukan. Low tu dah betul. High tu dekat mana? Higher low, higher high. Candle bull yang tadi tu Wong. 189953 itu high. 1955. Okay. Yes, that one. That is the high for this sideway. Oh, okay. Sideway. Boleh? Boleh. Okay. Low yang mana? Low sini paling rendah. Okay. In term of ada soalan. Cikgu kata sekarang yang 8919 tu yang high tu kan? 8919. Bukan yang tadi kan 1901 Sorry, 1890 ke? Tadi kata high kan? Sideway. High mana Wong? Tolong tunjuk balik. No, H1 tu tadi kan di sini kan? Atas tu. Sini. Ya. Okay. Ini adalah new high kan? Betul tak? Bukan new high. That is the high for this sideway. Okay, how to identify this sideway tu? How to identify sideway? Good question.
Macam mana nak terangkan Wong? So maknanya price tu tak pernah. So price tu you tengok lah, dalam masa 3 hari ni kan price tu tak pernah break high yang ni. So maknanya sini adalah high lah. So price tu close paling rendah dekat sini. So maknanya sini adalah range dia lah. So that means the range within high and low lah. Yeah. Within this few days period lah. Okay. Nice. Thank you Wong. Okay, saya ada sedikit penambahan. Untuk sideways, saya prefer ambil zone. Instead of referring to the close price, normally kita akan refer on the close price of the bull and bear. Sebagai contoh untuk resistance, kita akan refer close price of the bull candle, and then untuk support kita akan refer on the close price of the bear candle. Saya cakap sambil saya pejam mata tau. So saya tak boleh nak buka mata. Saya sakit mata. Kalau kata saya perlu buka mata, baru saya buka mata. Okay. So saya nak cakap apa tadi? Okay, zone. Baik, bila mana sideways, saya prefer untuk ambil high dan low based on the zone. Sekiranya we are referring to the low, okay, sebagai contoh, so kita punya aim kita ialah in between the zone, the price of low, okay, close price of the bear candle to the low price. Okay. Tu dia. Dalam keadaan ni, saya akan ambil yang belakang. Saya tak akan ambil yang Wong tunjuk sekarang. Ambil yang belakang lah. Oh yang Yes. kiri tu. Ke kiri lagi. Sini. Yes, yang itu. Oh. Sebab the zone is much more wider compared to the second one. Yang the latest one. Oh, okay. Okay? Okay. Okay. So that is our low. Okay? Okay, nice. Now, kita nak bincang pasal high. Bila mana kita nak ambil high, macam Wong cakap tadi, kita akan ambil the highest resistance dalam sideways zone tu lah. So, yang 1899.53 tu lah. Saya ingat dia punya close price of the bull candle tu tadi. Tu dia. Dan kita akan mark menggunakan zone untuk zone high ni tadi. Boleh Okay, baik. Dalam masa yang sama, sebenarnya kita mengandaikan bahawa gold akan mendaki kepada SBR weekly. Dan kita semua sedia maklum yang mana untuk berlaku the formation of structure dalam zone sideways, it is impossible. Dan kita tak boleh nak refer pun structure tu sebenarnya. Sebab apa? Segala jenis marking yang berada di dalam kawasan sideways is not valid. Ya, boleh? Ya. So caranya ialah sekiranya price telah kembali kepada kawasan low ataupun high, then kita boleh buat entry dekat situ. Dan macam biasa, kita punya SL supposed to be lebih keluar daripada zone high ataupun low itu tadi. Boleh? Okay. Tapi kena ingat, sekarang ni trend untuk gold ialah menurun. Walaupun kita menunggu untuk dia mendaki kepada SBR weekly, entry yang kita akan lakukan kepada SBR weekly itu tadi ialah entry sell. Betul tak? Betul. Ya, So betul. sell is in control. Seller is in control for gold at the moment. Boleh? Can I say juga because it's a downtrend, sebab tu kita fokus begitu? Yes, kenaikan yang berlaku kepada SBR weekly itu pun hanyalah semata-mata bersifat retracement. Okay. So that is the reason why kita perlu lebih berhati-hati untuk entry buy buat masa sekarang ni. Tapi sekiranya kita entry buy dalam keadaan yang sekarang, saya lebih prefer. Kenapa saya prefer untuk entry buy? Sebab the risk of buy dalam setup ni, risknya adalah rendah compared to risk of sell. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab
zone untuk low jauh lebih nipis berbanding dengan zone untuk high. Boleh? Macam mana juga identify zone dia nipis lebih baik? Wong tolong tanda zone untuk high dengan zone untuk low. Tolong tanda. Tanda saya guna horizontal line lah. Jangan pakai rectangle, jangan pakai horizontal. Rectangle zone untuk high. Nanti saya akan share dekat Wong macam mana nak simplify your analysis. Sebab sekarang ni dah terlalu banyak zone and marking. Okay. You tak pening ke Wong? Pening. Sakit. Sini lah. Saya mungkin zone untuk high lah. Oh ya ke begini diandaikan juga zone high nipis dengan tebal Okay. So zone untuk high tu sangat tebal compared to the zone untuk low. Okay, understand sekarang. So sebab tu saya cakap saya lebih prefer untuk buy instead of sell untuk gold ni. Okay. Okay, clear Okay, terima kasih. Okay, nice. Okay, so Wong patah balik dekat time frame weekly, tolong. Weekly ya. Okay, sambung balik you punya analisis. Okay. Okay, so kalau untuk masa sekarang saya pun tak tahu macam continue. So untuk sekarang kan price tu kalau ada kemungkinan untuk mencari weekly SBR sebab point ni masih belum ada pernah berlaku retracement lagi. So kalau untuk mencari setup, so saya akan membuat trading plan adalah untuk sell dekat weekly SBR lah. Kalau untuk cikgu, tak ada nak present apa dekat weekly weekly ya. Tak ada apa? So weekly setup adalah untuk sell lah dekat weekly SBR dekat lower high sana. Maknanya sekarang ni kan macam mana sekalipun kita akan jadi macam tak boleh nak entry sebab kita tahu macam mana sekalipun dia akan hit on the SBR of weekly, betul tak? Ya, betul. That's why agak risky untuk entry sekarang, untuk sell sekarang. That is the best price to sell. So kalau begitu kita kena tunggu sampai weekly SBR lah. So kalau UFTT you tak makan lah. Makan. Kan? Ya. Iyalah. So tak boleh macam tu. Kalau kata you nak tunggu, fine, tak ada masalah, boleh tunggu. Tapi let's say UFTT and then this is the only account yang you ada and then by this week pun you nak pakai duit, kan? Ya. So you takkan you nak tunggu weekly itu juga. Ya, betul juga. Itu saya yang pendapat juga apa kena buat. Takkan tunggu sampai sana. So tadi jawapan bukan kita dah dapat ke dekat time frame H4 tadi? H1. Kan? Dapat. That means we go on the H1 time frame to buy lah cikgu. Okay. Yes. Okay, thank you. Okay. So kita turun time frame daily kejap. Oh, dalam cikgu semua. Bagus cikgu. Hari ni kelas. Banyak idea. Okay, daily Wong, silakan. Okay. Untuk sekarang punya actually okay. So untuk hari ini punya candlestick kan dia akan menjadi penentu lah. So maknanya price tu sama ada akan stop dekat sini ataupun akan teruskan penurunan lah. Jadi hari ini agak penting lah untuk tahu apa tempat penutupan dia. Anak-anak dah tunggu dah kot. Dia tiba-tiba bangun. Okay.
Uh, wait. Sekejap. Okay. Okay. So kalau untuk projek, Wong, hello. settlekan dulu. You apa nama? You quick dulu webinar ni. You settlekan anak dulu. Kita sambung esok tak apa, tak ada masalah. Okay, cikgu tak apa dah, dia dah minum susu lah. Sure. Are you sure? Ya. Wah, saya dah bagi dia minum dah. Okay. So ni anak bapak ni, Kang dia cari bapak juga, Kang. Tak lah, dia tiba-tiba bangun pun. Boleh, tak ada masalah. Okay. So, untuk daily punya, kalau sekiranya penutupan daily tu close tu atas daripada closing point yang low ni, so maknanya ini akan menjadi support lah. Sekejap, Wong. Sekejap. Sorry. Boleh? Okay. Bila mana ramai orang menggunakan Bada ni dia akan jadi complicated and more complicated bila mana you dah sampai level multi time frame analysis. Yang membuatkan dia jadi more complicated is when you tak tahu you nak fokus pada price yang mana, floating yang mana, marking yang mana. Kalau you ingat, minggu lepas kalau tak silap, boleh review balik video-video YouTube yang I dah upload. Ada satu video yang mana I suruh you delete semua marking dan tinggalkan a few only. Perasan tak? Ada. Bukan cukup berita pada saya cukup. Ya ke? Bukan dekat Wong ke? Ya, minggu lalu kata jangan hanya sampai menteri dengan VT aja, biarkan semuanya suruh padamkan. Sure. Ya. Ya ke? Tetap sama dengan yang berita tidak. Wong ada tak? Ada lah, saya tak silap cikgu suruh saya kan, delete lepas tu pergi ke weekly punya kan, tengok price tu. Yes. Okay, kejap. Okay, tak apalah, dua-dua sekali lah, tak kisahlah. Okay. But then, apa yang cuba nak sampaikan sekarang, bila mana you tahu you nak tengok yang mana, you akan nampak market direction dengan clear. Dan you akan buang marking yang noise ni tadi. So this is the part where kita nak capai part ni. Dan untuk mencapai kepada part ni, you need to know time frame mana, structure mana, marking mana yang you perlu berikan perhatian. Okay, so please focus. Point yang pertama, SBR weekly yang sangat-sangat penting. Sini. Because that is the best entry yang market offer bagi untuk time frame weekly. That is the highest one. Boleh? Okay. So far okay? Okay lah. Okay. But then, in order to do so, untuk price mencapai kepada SBR weekly, dia kena naik lah. Kalau dia nak naik, so the chances yang ada ialah buy sekarang ni. Boleh? Boleh. Dan bila mana kita dah turun pada time frame yang rendah tadi, gold dah 3 hari berturut-turut since last Thursday, Friday and now Monday. Market dah buat sideways, kita dah jumpa dah high dengan low dekat mana semua. Okay. SBR daily pun tak berlaku retracement lagi. Ada kemungkinan besar untuk kita entry buy. Ada chances yang besar. Actually kita dah miss satu peluang dah sebenarnya bila mana market dah buat second low pada sideways tersebut. Sebenarnya. First low kita tak masuk lah. Tapi second low supposed to be kita kena masuk. Boleh faham tak? Boleh. Cuba buka H1. Nak bagi nampak ni, cuba buka H1. Second low dekat sini. Mana first low? Tunjuk dulu. Sini. Salah. Sini, sorry. Sini. Second low yang mana? First low, second low. Yes, yang itulah second low. Boleh?
Dan sekarang ni kalau kata ini sideway, tapi dalam sideway ni sebenarnya dah floating uptrend ni sekarang ni. Betul tak? Betul. Ya betul. Low yang sekarang ni, high yang Wong tengah tunjuk tadi, okay, high, and then higher low yang bawah ni, higher high yang atas, okay, then higher low yang bawah. Sekarang ni. High yang sebelum ni dah batal. Betul. Mana high yang dah batal? Sini. The reason why kenapa high tu batal sebab ada RBS pukul curi dekat higher low. Oh, sini kan. Yes. So that is the reason why price turun balik ke bawah. Kalau kata nak ikutkan betul-betul, memang structure dah ikut cantik daripada low yang kedua ni. Cantik dah ikut susunan tu. Betul tak? Tapi disebabkan kerana wujudnya RBS pukul curi tu dekat higher low punya kawasan tu, then dia boleh turun balik. Faham tak? Market turun sekarang sebab ada reason untuk dia turun. Dekat mana? RBS pukul curi. Sini. Faham? Just imagine sekiranya tidak wujud RBS pukul curi itu tadi. Kalau tak wujud dekat situ, dengan momentum bull 2 kali naik full throttle macam tu. Faham tak? Tak faham? Actually cikgu yang beritahu yang pukul curi dengan yang atas tu low high high low, yang ni saya faham lah, cuma macam mana? Cuma so kita kena tengok lah apa yang market offer lah. Saya faham lah kalau biasa price ni sudah break ke atas, so saya akan cari dekat tempat ini lah, cuma tak tahu macam mana beritahu lah. Okay, dia macam ni. Apa yang saya cuba nak sampaikan sekarang, kalau sekiranya, okay, kita trade gold sekarang ni, kita ada buyer, kita ada seller. Okay, dalam keadaan yang sekarang, gold buyer ni sendiri dah nampak yang mana ada peluang untuk diorang masuk dalam market. Untuk diorang masuk dalam market dan seterusnya strike next to the SBR weekly. Tapi disebabkan kerana ada kehadiran RBS yang pukul curi tu. Mana RBS pukul curi? Tolong tunjuk. Dekat sini, area sini. Itu dia, yang tu. Itu satu je, yang satu lagi tu dah batal. So that is the reason why kenapa market boleh terjun balik. Susah dia nak keluar daripada zone tu, nampak tak? Dia memerlukan 2 bull candle solid naik ke atas. But then seller boleh indominant balik dan terus mencari kedudukan RBS tu tadi. Sayang pasal ada RBS tu kat situ. There is a reason why market nak turun. Ada reason pula kat situ. Sayang. Faham tak? Oh, okay. Sebab tu saya cakap, kalaulah tak ada RBS tu dekat situ, just imagine low, high, higher low, higher high, dia turun buat higher low, lepas tu ada chances yang besar dia akan push fly. Oh, okay. Cuba tolong padam data window ni. Okay, nampak tak? Cuba duduk letak balik dekat higher high. Mana higher high? Sini. Okay, crosshair, tolong tekan crosshair. Okay. Cuba you cari resistance yang lebih tinggi daripada dia. Sebelah kiri ni. Sini. Kat situ kan? Kat situ kan? Yeah. Okay. Just imagine dia buat higher low. Mana higher low yang target dia buat? Dekat situ. Bukan situ. Katakanlah tak ada RBS tu. Okay. Higher low dekat situ dia buat. And then dia nak pacak naik ke atas tu senang sangat. Betul tak? Betul. Dia punya sikit saja. Yes. Dia buat higher low kat situ. Dia nak pacak buat next higher high. Sangat senang. Pasal apa? There is nothing there. Yang paling tinggi pun resistant. Dan resistant tu tak ada SBR. Betul tak? Tu dia yang saya cuba nak tekankan. Yang saya nak sampaikan. So you need to know exactly what is the best offer yang you nampak sekarang. You need to know. Okay? Okay.
And guys, saya cakap terang-terang, dalam sebulan ni saya sangat-sangat terasa lah. Yang mana kalau 10 tahun sudah, kalau 10-11 tahun sudah, I keep on wonder, kenapalah orang nak follow copy trade. Tapi sekarang ni, itulah kata, jangan kata kat orang, Allah bagi tu sekejap dia patah balik kat kita. Sekarang ni, saya pula mencari fund manager yang boleh manage fund. Sebab saya tak ada masa untuk manage fund sendiri. Bayangkan. So saya betul-betul mengharapkan tuan-tuan semua berlatih hit trade elok-elok, mantapkan pemahaman cantik-cantik. Nak buat webinar tiap-tiap minggu pun tak ada masalah sebab duit saya akan ada sekali. Faham kan? Ya. Faham tu. So buat elok-elok, dan saya bukan akan ajar sikit-sikit, saya akan sorok sikit. Saya bukan jenis orang yang macam tu. Because you will manage my money. Kalau you tak manage saya punya duit pun tak ada masalah pun. Saya nak ajar semua, tak ada masalah. Tak boleh nak bawa ke mana pun ilmu ni. Okay? So please, belajar elok-elok, bagi komitmen yang sebaik-baiknya, and then saya akan push untuk you manage fund. Okay? Boleh Okey, cikgu. Abang Latif, boleh bercakap ke? Ke tak boleh bercakap dengan driving? Senyap tak boleh cakap lah tu. Okay, saya kira kita stop dulu dekat sini kalau boleh. Very sorry untuk beberapa hari ini. Dan beberapa hari yang akan datang, tarikh-tarikh tu saya dah sebutkan tadi. Kita akan sambung malam esok. Malam esok Abang Ravindran pukul 9.30 baru dia boleh join. So kita start pukul 9 kalau boleh. Lepas pada tu half an hour Abang Ravi boleh masuk lah. Okey. Okey, boleh, tinggal cikgu. So Wong macam biasa, Wong update apa yang perlu, and then you need to try. You copy dulu template goal ni, copy dulu. Lepas tu you paste dekat satu chart window yang lain tapi goal juga. Then try to simplify the analysis. You try tengok, okay, buka dulu weekly. Okay, bila dah buka weekly you nampak, oh dia nak pergi SBR weekly ni. Buanglah yang lain, tinggalkan SBR weekly je. And then buka balik daily. Bila dah buka daily you nampak, okay, lepas ni dia akan pergi sini. Buang yang lain, target yang tu je. Faham tak? Faham. Itu caranya macam mana kita nak simplify our analysis. Boleh? Boleh. Saya try. Dan satu part yang siapa-siapa pun tak pernah capai part ni. Dengar betul-betul. Whenever you manage to do so, apa yang saya sebutkan tadi, saya akan ajar you all satu lagi style plotting baru yang cross-reference all of the time frame. Yang tu best. Okay, so sekarang saya buat yang first dan second dulu kan? Jangan buat sekarang lah. Kalau buat sekarang kita punya webinar sampai pukul 2 pagi nanti Kang. Tak. Saya buat sendiri. Faham. Okay, cuma-cumanya I nak you all dapat gambaran kasar. I nak you all dapat gambaran kasar. Buka satu time frame. Contohnya weekly. Okay, nampak dekat sini kemungkinan yang mana dia akan naik. Apa dia? SBR weekly. Okay, letak dekat situ, settle. And then pergi pula dekat daily punya time frame. Nampak apa dia? SBR daily. Cantik, dah settle. And then pergi pula dekat SBR H4. Bila dah nampak dekat SBR H4 apa yang dia cari. And then tinggalkan marking tu. Then pergi pula dekat H1. Bila mana you dah tinggalkan marking yang you rasa penting, yang you rasa important, yang you rasa memang price akan cari price tu. And then kita akan boleh buat plotting. Yang ni terbalik tau. Plotting ni terbalik. Daripada H1 naik ke atas. Bukan daripada monthly turun ke bawah. Yang ni best. Okay. Dan saya tegaskan sekali lagi guys. Bukan saya sorokkan ilmu ini. Tidak. Tapi tak ada siapa pernah capai level ni. So saya tak ada chance untuk kongsi benda ni.
Saya harap kelas ni adalah yang berjaya capai. Minggu lepas kalau tak silap kita dah share on how to trace retracement yang berlaku pada time frame yang kecil tapi retrace tu time frame besar. Betul tak? Ada. And otherwise pun ada juga. Daripada time frame besar tapi retrace ke time frame kecil pun ada juga. Malam ni saya buka satu lagi ilmu baru yang mana macam mana kita nak buat plotting, cross reference semua time frame tapi start daripada time frame H1 pergi sampai time frame monthly. Kalau sampai monthly lah, kalau sampai weekly, weekly lah. And then in addition to that, yang ni kena ingatkan saya, yang ni tolong ingatkan saya. Bila mana kita dah tinggalkan marking yang penting untuk setiap time frame and then kita dah buat plotting start daripada H1 naik sampai ke monthly atau weekly, yang paling mustahak ialah comfort zone. Comfort zone. Itu yang paling mustahak. Okay, boleh? Okay. So kita stop dulu dekat sini. Saya minta maaf banyak-banyak atas kekosongan yang berlaku antara 15 sehinggalah ke tarikh yang semalam. Dan pada tarikh-tarikh yang akan datang iaitu pada 29 hari bulan, 1 sehingga 3 hari bulan and then 9 hari bulan 9, saya akan ke Langkawi, Terengganu dan kembali ke Langkawi sekali lagi. Untuk tarikh-tarikh yang saya sebutkan tadi pun tidak akan ada sebarang webinar sebab saya akan berada di luar kawasan. Dan besok kita akan sambung kelas macam biasa pukul 9 malam. Dan seterusnya pukul 9.30 Abang Ravindran akan masuk. Kita akan ada a few basic discussion sekejap. Tapi saya harapkan kalau boleh besok Wong dah ready dengan satu marking yang dirasakan sebagai important marking for every single of the time frame. Boleh Boleh. Okay. Baik. So kita tutup dulu untuk majlis malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Good night. Assalamualaikum. Terima kasih juga. Thank you, cikgu.